sebaik-baik pembantu. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikut. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. Nabi SAW ditanya, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Riwayat Al-Bukhari. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام. ينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. عالم الغيب
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Apa cerita Warna Pagi Dengarkan. Saya seronok bila Pian sebut tadi. Contoh tadi buffet tadi. Dia pilih apa yang dia nak. Yang dia suka je. Sebenarnya dia sudah tidak melaksanakan hak dia. Kan? Sebab kalau kita tahulah, kita diajar daripada kecil kan, makanan yang seimbang, diet, balance diet kan, mesti ada komponen-komponen yang cukup. Mana proteinnya, mana karbohidratnya, vitaminnya apa semua. Bukan dia semua dia bantai semua karbohidrat. Dia tak bantai semua protein, tak ada dia punya sayurnya. Tak balance, tak balance. Jadi saya kira dalam contoh yang buffet yang Pian sebut tadi pun, dia sudah tidak menjalankan amanah dia sebagai manusia. Sampai begitu. Kan? Hak dia. Ikut suka saya nak makan apa pun. Tak betul. Betul kan? Tak betul. Manusia ni kalau dia sudah hilang daripada landasan dia sebagai manusia ciptaan Allah, dia jangan ingat dia tu manusia, dia ciptaan Allah, maka dia akan membawa masalah. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9 FM. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan
Lihatlah alam terbentang luas, langit cerah memayungi bumi. Hati terasa kebesarannya, ucapkanlah Allahu Akbar. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat, setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, Alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, Alhamdulillah. 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 Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, Alhamdulillah. Syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan Tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 IKIM. Menggapai darjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam Tadabbur di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Zainal Abidin Al-Hamid dalam Fiqh Sirah yang diterbitkan oleh Al-Ustaz Mahathir Syahruddin. Kita ingin membahaskan tentang perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bermula daripada beliau diutus hingga hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu yang menghabiskan masa selama lebih kurang 13 tahun berada di Mekah. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahasia ini adalah dilakukan setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dan wahyu, membawa manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak kepada sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada dakwah secara rahasia ini, ramai daripada mereka orang-orang yang mendengarkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan kerabat baginda Rasulullah ataupun kalangan daripada orang-orang yang miskin yang boleh menerima ajaran Rasulullah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah isteri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan juga Ali bin Abi Talib, Zaid ibn Haritha, dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, Zubair ibn Al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain lagi ramai daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan mereka adalah daripada kalangan orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang miskin. Dan ketika jumlah bilangan mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai 30 orang daripada laki-laki dan juga perempuan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari sebuah tapak atau markas atau tempat untuk mendidik dan mengajar kepada mereka. Maka tapak yang dipilih itu adalah rumah seorang sahabat Nabi yang setia, iaitu bernama Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Maka disitulah madrasah pertama yang diadakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar kepada 30 orang daripada kalangan laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jumlah bilangan itu bertambah sampai kepada 40 orang, yang ramai daripada mereka adalah daripada kalangan orang-orang fuqara, dan juga daripada mereka orang-orang yang menjadi hamba sahaya, dan tidak termasuk orang-orang yang pembesar-pembesar Quraisy pada awal dakwah secara rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti memberikan ulasan berkenaan dengan hikmah kenapa baginda Rasulullah memilih jalan rahasia di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kaedah ini kerana baginda Rasulullah takut untuk menghadapi ancaman atau cabaran ataupun apa saja bentuk kemudaratan yang boleh dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun apa hikmah di sebalik kaedah atau cara yang dipakai oleh Rasulullah berdakwah dengan secara rahasia. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah takut untuk mengisytiharkan dakwah secara terang-terangan setelah baginda Rasulullah meyakini bahwasanya amanah menyampaikan itu adalah satu perintah yang wajib untuk disampaikan oleh baginda Rasulullah setelah beliau menerima janji dan sumpah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dilihat daripada kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika ditawarkan oleh beberapa pembesar-pembesar Quraisy untuk berhenti mencaci, menghina berhala-berhala sembahan mereka. Maka Abu Talib yang menjadi penaung kepada baginda Rasulullah pada ketika itu mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan apa yang disampaikan oleh para pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, wallahi ya am, demi Allah wahai pak saudaraku, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an adruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu aw ahlika dunah. Demi Allah wahai pak saudaraku, kalau mereka mampu untuk meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka nak meletakkan bulan di tangan kiri aku untuk meninggalkan dakwah ini, aku tidak sekali-kali meninggalkannya sehingga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan agama ini atau aku mati di jalan agama ini, yakni di dalam keadaan aku menyampaikan agama ini. Ini satu prinsip yang dipegang oleh baginda Rasulullah di dalam berdakwah itu. Tiada sama sekali getar atau gemetar ataupun takut kepada sesiapa. Akan tetapi hikmah daripada baginda mengambil cara berdakwah secara rahasia adalah untuk menjadi satu ajaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyusun dan mengatur strategi di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah berhijrah secara rahasia sementara atau tersembunyi, sementara Sayyidina Umar bin Khattab berhijrah dengan terang-terangan dan mengatakan barang siapa yang ingin isteri-istrinya menjadi janda atau anak-anaknya menjadi yatim, maka hendaklah dia menghalang aku ketika aku keluar ingin berhijrah. Yakni maknanya dia mengisytiharkan untuk berdakwah terang-terangan, sementara baginda Rasulullah berhijrah dengan bersembunyi, kemudian berada di gua selama 3 hari dan mengikut jalan bukan jalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ingin pergi ke kota Madinah. Semua itu bukan bermakna Sayyidina Umar adalah lebih berani daripada Rasulullah. Tidak, akan tetapi perbuatan Rasulullah itu menjadi satu sunnah kepada umat sepanjang zaman. Bila mana ingin mengambil iktibar daripada Rasulullah yang menjadi teladan kepada umat manusia, itulah cara baginda Rasulullah, iaitu mengambil sebab atau menyusun strategi di dalam mengambil langkah-langkah tertentu. Demikian juga di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rahasia adalah untuk mengajar kepada para du'a, para pendakwah, para ilmuwan yang ingin menyampaikan ilmu, hendaklah mengambil kira tentang strategi atau kaedah, menyusun kaedah cara yang boleh membawa manfaat kepada orang yang akan disampaikan kepada mereka dakwah tersebut, dengan syarat yang pertama adalah tidak mengetepikan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak meyakini bahwasanya sebab yang kita ambil, kaedah yang kita guna adalah sebab utama kesuksesan, kejayaan yang kita ingin capai. Tidak. Usaha yang kita ambil, strategi yang kita guna adalah hanya tak keluar daripada lingkaran wasilah atau sebab sahaja. Kejayaan dan keberhasilannya itu adalah bergantung kepada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada sebab, atau tidak meyakini sebab yang kita guna itu adalah menjadi sebab utama untuk kita meraih kejayaan.
Kalau kejayaan itu kita capai, maka kejayaan itu adalah sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kembali kepada statement Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi Nabi lafazkan, iaitu kalau mereka mampu untuk meletakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku berhenti tidak menyampaikan dakwah ini, aku tak akan berhenti sehingga Allah menampakkan dakwah ini, Allah menunjukkan ajaran ini. Nabi tak kata sehingga aku dapat tunjukkan ajaran yang aku bawa ini, sehingga aku dapat tampakkan wahyu atau ajaran yang aku bawa ini. Tak dinisbahkan kepada dirinya sendiri Rasulullah SAW, melainkan dikatakan sehingga Allah tunjukkan. Disebabkan oleh kerana baginda hanya mengambil sunnatullah, strategi penyusunan, pentadbiran yang boleh dilakukan oleh baginda Rasulullah, dan menyerahkan setelah itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang mengambil sebab dan juga meletakkan tawakal kepada Allah. Apakah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sedang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal itu adalah meninggalkan ketergantungan kepada sebab dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ketergantungan kepada sebab dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Siti Maryam ketika berada di dalam mihrab, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hantarkan makanan tanpa Siti Maryam berusaha mendapatkan makanan tersebut. Yang makanan itu ketika nampak oleh Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadha?" Macam mana kamu dapat makanan ini? Maka diberitahukan oleh Siti Maryam kalau makanan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa bekerja, tanpa mengambil sebab, bahkan tak keluar daripada biliknya. Ketika Siti Maryam dalam keadaan hamil dan ingin memakan makanan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Siti Maryam untuk menggerakkan pokok korma itu supaya buah korma itu jatuh. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahuzzi ilaiki, dan gerakkan pokok korma itu, akan jatuh daripada pokok tersebut buah korma yang kamu boleh memakannya. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah, coba kita bersama-sama renungi bersama perintah Allah kepada Siti Maryam untuk menggerakkan pokok korma. Sejauh manakah kemampuan seseorang itu boleh menggerakkan pokok korma yang begitu kuat? Apatah lagi seorang wanita, apatah lagi dalam keadaan hamil. Manakah yang lebih memerlukan kepada bantuan tanpa berusaha? Saat Siti Maryam berada di dalam mihrab, yang masa itu masih dalam keadaan sihat, kuat dan tidak hamil, atau saat Siti Maryam berada dalam keadaan hamil, yang biasanya wanita hamil itu adalah lemah, yang lebih memerlukan kepada bantuan daripada orang lain. Justru ketika berada di dalam mihrab, Allah tak perintah Siti Maryam untuk keluar gerak pokok korma, tapi sebaliknya, setelah keluar daripada mihrab dalam keadaan hamil, diperintah untuk menggerakkan pokok korma. Mengikut logik kita nak gerak pokok korma itu memang kita tak berupaya nak menggerakkan atau menjatuhkan buah korma itu. Akan tetapi, keyakinan Siti Maryam dengan iman yang diyakini olehnya bahwasanya usaha Siti Maryam untuk bangkit dan menggerakkan pokok korma itu hanya sekedar wasilah, perantara, tetapi tidak bergantung kepada perantara tersebut. Sebab kalau bergantung kepada perantara itu, dia tahu secara logik tak boleh nak kasih gerak pokok korma, apatah lagi nak menjatuhkan buah korma yang begitu kuat.
tetapi karena dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan ketergantungan kepada sebab, dia bangkit daripada tempatnya, dia pergi pada pokok korma, kemudian gerakkan pokok korma, buah korma jatuh dimakan oleh Siti Maryam. Ini adalah hakikat makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah meninggalkan ketergantungan kepada sebab dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dengan bala tenteranya ketika membawa Bani Israel dan berada di tepi lautan. Kemudian Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, yakni kami tiada jalan lagi untuk nak selamat daripada kejaran Fir'aun. Yakni di belakang sana Fir'aun, di hadapan adalah laut yang terbentang luas. Maka Nabi Musa yang mempunyai keyakinan yang kuat bahwasanya apa yang dilakukan itu hanya menuruti dan tak mentaati kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Tuhan yang akan membantu memberi hidayah kepada aku. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Musa untuk memukul lautan itu dengan tongkat agar supaya ada jalan keluar daripada masalah atau kesempitan yang sedang dihadapi oleh Nabi Musa dan juga Bani Israel. Mengikut logik, apa kaitan tongkat itu untuk dipukulkan kepada air laut? Yang akan berlaku mengikut logik hanya sedikit percikan daripada air itu sahaja. Ini mengikut logik, hukum sebab. Nabi Musa tidak menyatakan atau tidak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hukum sebab, tetapi dia bergantung kepada Al-Musabbib Subhanahu wa taala. Dia hanya menuruti, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dia ambil tongkat dan pukulkan kepada air lautan, maka terbelah lautan itu dengan beberapa jalan untuk dilalui oleh Bani Israel, dan selamatlah mereka dengan tawakal Nabi Musa kepada Allah dan keyakinan yang mantap dengan tidak bergantung kepada sebab, akan tetapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka para pendakwah adalah merupakan satu pegangan yang amat penting di dalam berdakwah adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah bermakna usaha yang kita lakukan di dalam berdakwah hanyalah sekedar wasilah. Ketergantungan kita untuk orang itu mendapat hidayah adalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang boleh menggerakkan hati manusia untuk menerima hidayah daripada dakwah yang kita sampaikan. Bagi pendakwah hendaklah tidak menilai kejayaan yang dicapai olehnya, baik dengan ramainya murid yang belajar atau ramainya orang yang mendapat hidayah, adalah merupakan satu usaha, kejayaan, kesuksesan yang dia sendiri sudah mencapai kepada kejayaan dan kesuksesan tersebut. Tidak. Melainkan dikembalikan kepada yang memberi hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya seseorang yang berdakwah itu dan melihat kejayaan dakwah itu dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka yang menerima dakwah daripada para pendakwah, sentiasa dia adalah mempunyai sifat ketergantungan kepada Allah semata-mata dan tidak bergantung kepada diri sendiri. Bila mana melihat ramainya pengikut, ramainya murid adalah hasil kerja dan usaha dia sendiri, maka dengan demikian dia adalah terkena fitnah dengan usaha dia sendiri, iaitu dengan kurang meletakkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah adalah merupakan satu tanggungjawab yang wajib kepada setiap individu, baik itu ulama, iaitu yang berada dalam peringkat yang pertama karena mereka adalah pewaris kepada para nabi, ataupun mereka yang bukan ulama. Mengikut kepada
kemampuan masing-masing manusia daripada kalangan orang-orang yang beriman adalah bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah mengikut kemampuan dan keilmuan atau sesuatu yang ada dengannya untuk disampaikan. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripada aku walaupun hanya satu ayat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing daripada kamu adalah pemimpin atau pengembala dan dia adalah akan dipertanggungjawabkan atas sesuatu yang dipimpinnya atau digembalanya. Maka dalam hal ini dakwah, sebagaimana dalam siri yang lalu kita sudah bahagikan, dakwah itu bil lisan dan juga bil hal adalah tanggungjawab individu untuk menyampaikan dakwah mengikut keupayaan walaupun hanya dengan satu ayat. Sedang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengingati bahwasanya jalan satu-satunya yang menjadi kebanggaan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku berdakwah di jalan Allah, ala basiratin, yakni dengan jelas, ana, aku, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikut kepada aku. Ayat ini menyentuh tentang golongan orang yang sangat hampir dengan Nabi SAW, adalah orang yang banyak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan seorang pendakwah itu akan semakin hampir rapat dengan baginda Rasulullah SAW disebabkan oleh karena usaha dakwahnya itu sendiri, karena itulah jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika diberikan bendera oleh baginda Rasulullah dalam peperangan Khaybar, di mana baginda Rasulullah bersabda, aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bendera itu diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ketika bendera itu dibawa oleh Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala ma uqatil? Ya Rasulullah, atas dasar apa aku perangi mereka? Baginda bersabda, wahai Ali, perangilah mereka sehingga mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau mereka mengucap 2 kalimat syahadat, maka terselamatlah nyawa, harta dan marwah mereka. Maka Sayyidina Ali pun berjalan. Ketika berjalan diseru oleh baginda Rasulullah, ya Ali. Sayyidina Ali berhenti sambil mendengarkan apa pesanan Rasulullah. Baginda bersabda, la an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wahai Ali, dengan Allah menjadikan kamu salah seorang menjadi sebab hidayah kepada orang lain, maka perkara itu adalah lebih baik daripada banyak onta-onta merah. Yakni dalam riwayat yang lain, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dengan apa? Dengan menjadi sebab hidayah kepada orang lain. Di dalam berdakwah atau dalam keadaan berperang pun pada masa itu, Sayyidina Ali dipesankan oleh baginda Rasulullah untuk membawa misi dakwah. Peperangan bukan menjadi satu tujuan, tetapi menjadi satu wasilah untuk seseorang itu mendapatkan hidayah. Bila mana sudah mendapatkan hidayah, maka tiada dibenarkan di dalam syariat kita untuk memerangi kepada sesiapa yang sudah memeluk atau mendapat hidayah memeluk kepada agama al-Islam. Demikian pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Rasulullah mempunyai jiran daripada bangsa Yahudi yang anaknya yang masih muda sakit tenat, maka dihampiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diziarahi sebagai memenuhi hak kejiranan, karena berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diziarahi pula dalam keadaan dia bukan sebagai seorang Islam, demi ingin mengambil peluang mungkin saja pintu hatinya terbuka untuk menerima hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka baginda menghampiri kepada Yahudi itu yang sedang berada dalam keadaan sakit tenat. Baginda menawarkan tentang agama Islam. Si Yahudi yang masih muda itu membuka matanya dan melihat kepada ayahnya, seakan-akan memberikan isyarat meminta izin untuk beriman kepada Nabi SAW, sebab mereka berdua, Yahudi itu yang sakit dan juga ayahnya, menyadari bahwasanya Rasulullah adalah Nabi yang dimaksudkan yang ada dalam kitab mereka. Akan tetapi anak muda itu segan untuk beriman disebabkan oleh kerana ayahnya berada di sampingnya. Maka pemuda itu melihat dengan mata mengharapkan satu keizinan daripada ayahnya. Maka ayahnya mengatakan, "Ati' Abul Qasim, taatlah kamu kepada Abul Qasim," yakni Rasulullah SAW. Maka Yahudi itu mengucap 2 kalimat syahadat, lalu ruhnya keluar daripada tubuh badannya. Baginda Rasulullah SAW keluar daripada rumah itu sambil dalam keadaan menitiskan air mata dan berdoa kepada Allah, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka." Subhanallah, yang selamat daripada api neraka si Yahudi itu, yang gembira adalah Rasulullah SAW. Kenapa baginda Rasulullah gembira? Kerana beliau telah berjaya menjadi sebab kepada orang lain mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendakwah pun juga demikian, bila mana melihat seseorang itu mendapat hidayah dengan ilmu yang disampaikan, hendaklah dia merasa gembira kerana datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi memuji, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka." Nabi tidak kata dia berjaya daripada neraka disebabkan aku telah Islamkan kepada dia, tapi Nabi sebaliknya mengucap, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka." Demikian juga sikap para pendakwah seharusnya, iaitu merasa gembira dan bersyukur kepada Allah bila mana ramai daripada orang-orang yang mendapatkan manfaat ilmu daripadanya, dan merasa sedih, yakni bersedih bukan kerana dia tidak mendapatkan hidayah atas usahanya, tetapi sedih kerana dia ini adalah boleh terdedah kepada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan hati orang yang tidak mendapat hidayah itu untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ulasan berkenaan dengan dakwah sirriyah itu secara rahasia selama 3 tahun yang dilangsungkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai satu strategi di dalam berdakwah. Maka para pendakwah juga hendaklah berusaha untuk menyusun strategi di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar supaya dengan strategi yang dijadikan sebagai sunnatullah adalah menjadi sebab hidayah kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai pendakwah yang aktif dan semangat dan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang menjadi sebab kepada orang lain mendapat hidayah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layari www.tvikim.my untuk menonton pelbagai rancangan menarik khas untuk anda. Dapatkan pelbagai produk CD, DVD dan produk digital di laman niaga.tvikim.my. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayah kawira teragung, inspirasi buatku menempuhi masa depan, menjadi seorang insan yang berguna. Ibu
kasih sayangmu terbukti mencorak akhlakku lebih tinggi. Sungguh ku ingin memelukmu, tak ingin ku lepas buat selama-lamanya. Tuhan sayangi mereka, insan yang menemaniku seumur hidupku. Tanpa mereka ku takkan bisa mengharungi onak yang berduri. Kini ku telah menyadari kasihmu tidak bertepi. Kamu kekasih terindah, cinta yang terdalam jauh di lubuk hatiku. Tuhan sayangi mereka, insan yang menemaniku seumur hidupku. Tanpa mereka ku takkan bisa mengharungi onak yang berduri. Tuhan sayangi mereka, insan yang menemaniku seumur hidupku. Tanpa mereka ku takkan bisa mengharungi onak yang berduri. Tanpa mereka ku tak bisa mengharungi onak yang berduri. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Pada semua pemandu-pemandu, bila anda memandu, jangan terlupa anda membeli sebuah kenderaan. Jadi beli dengan lampu isyarat. Bila anda menukar lorong, beri lampu isyarat supaya pemandu lain akan nampak ke mana hala tuju anda yang menukar lorong tadi dengan selamat. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Chin 93.7 FM. खुदा हाजिर है, खुदा मौजूद है, खुदा मालिकी यौमिद्दीन है, खुदा बस तू ही करीम है, एक तू ही हक है, मालिकुल मुल्क हकुल यकीन है। Faces around the world, but one thing is the same. In their eyes I can see light calling out your name. हर दिन हर रात में कई मौजज़ात हैं, हर ज़र्रे में छुपी कई कायनात हैं। In your light I can feel your love, it's all that I need. When I'm alone I can hear your voice deep inside of me. या खुदा तू इब्तिदा तू इंतहा, सजदे में तू दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। You're the answer, you're the one that I seek, you're the shelter from the rain, you're my strength when I'm weak. अज़ल से चली है जो तेरी ही सच्चाई है, रोशनी ये जो छाई है नूर की परछाई है। In your light I can feel your love, it's all that I see. You're the beat and the harmony that's inside of me. Ya Khuda, tu ibtida, tu intiha, sajde mein tu, dua mein tu, bas tu hi meri panah. Ya Khuda, tu ibtida, tu intiha, sajde mein tu, dua mein tu, bas tu hi meri panah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, haq wallah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai sijil atau diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik, komunikasi atau komputer atau teknologi komputer rangkaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon perlu bersedia untuk bekerja mengikut shift. Calon juga perlu bersedia untuk bekerja di luar kawasan. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, memastikan radio IKIM bersiaran dengan kualiti yang tinggi secara berterusan,
melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan pemulihan dengan segera, terutamanya apabila melibatkan situasi downtime, melaksanakan kerja-kerja troubleshooting terhadap sistem otomasi radio, rangkaian, peralatan radio dan infrastruktur yang berkaitan, serta memberikan sokongan teknikal kepada unit-unit lain di bahagian radio serta unit-unit yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 15 Disember 2022. Lembah Kelang 91.5 FM. Apa yang aku lekakan, apa yang membuat aku apa di dunia ini, tiada apa, semua hanya sia-sia. Diriku sedar sebenarnya, diriku kejar dunia, dunia yang penuh tiada apa selain membawa arah yang tak direba dan jauh daripadanya. Oh Tuhanku, rebalah Kau kepadaku, aku jahil, ku mohon petunjuk-Mu. Dunia ini tak harusnya ku kejari, ku akui diriku perlu kembali. Ku sedari rasa ini dari dia, dia ingini aku mendekatinya. Sungguh hatiku ingin mengenalinya, kerana ku tahu ini arahku ke syurga. Diriku sedar sebenarnya, diriku kejar dunia, dunia yang penuh tiada apa selain membawa arah yang tak direba dan jauh daripadanya. Oh Tuhanku, rebalah Kau kepadaku, aku jahil, ku mohon petunjuk-Mu. Dunia ini tak harusnya ku kejari, ku akui diriku perlu kembali. Ku sadari rasa ini dari dia, sungguh hatiku ingin mengenalinya, kerana ku tahu ini arahku ke syurga. Pernahkah kita terfikir mengapakah kita dilahir di dunia ini yang tiada apa selain tujuannya mengenali diri. Mengenali dia. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM.
Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni